Kepada Yang Berhormat Bruas, bertanyakan tentang masalah double standard tentang pekebun kecil dibandingkan dengan ladang-ladang yang besar. Saya nak beritahu pada Yang Berhormat, sebab itu kadang-kadang kala apabila kerajaan membuat sesuatu, dia melihat dari segi stakeholders yang ada dari segi industri sawit itu sendiri. Sebagai contoh, kita ada pekebun kecil dan juga ladang-ladang yang besar. Daripada keseluruhan tanaman sawit itu, 40% adalah daripada penanam pekebun-pekebun kecil dan 60% daripada estate-estate yang besar. Kemudian kita ada proses midstream activity-nya dan kita ada downstream activity yang mengeluarkan produk-produk kita. Jadi bila kita nak mengadakan sesuatu polisi, kita kena ambil kira ni semua. Jadi masa harga menurun tersebut, kita terpaksa membuat kajian yang teliti, yang mendalam. Bukan ada kena-mengena dengan double standard untuk ladang yang besar, untuk ladang yang kecil. Tak ada kena-mengena langsung, Yang Berhormat Bruas. Sebab itu jangan menuduh seolah-olah sesuatu yang kita buat ini ada udang di sebalik patu lah, konon-konon double standard untuk orang besar lain, untuk orang kecil lain. Tak ada kena-mengena. Yang penting kepada kita nak melihat supaya industri utama negara ini dapat kita beri bantuan dari keseluruhan industri tersebut. Dan sebab itu, contohnya, kalau kita nak lihat dahulu, bila harga menurun, kalau kita ambil tindakan dengan secepat mungkin ketika itu, kita nak melihat juga apakah ini akan menyebabkan pekebun kecil boleh menerima hakikatnya bahawa harga tinggi tetapi jumlah yang mereka dapat agak kurang, semata-mata kerana nak membantu refiners sebagai contoh. Kerana kebanyakan daripada refiners ketika itu tidak boleh jual dengan harga yang begitu jauh perbezaan di antara Malaysia dan Indonesia ketika itu. Maka sebab itu kita nak melihat di mana keadaan supaya pekebun kecil faham bahawa kalau kita nak membantu mereka yang daripada industri prosesan itu, kita dapat melihat bahawa semuanya win-win. Ada menang-menang untuk semua sektor atau elemen yang ada dalam industri sawit keseluruhannya. Jadi Timbalan Menteri, kalau boleh bagi tahu semua apakah sebab atau justifikasi selama ini cukai tidak dikenakan ke atas syarikat besar yang dipilih menjualkan minyak CPO mereka, tapi 23%, tapi ke atas pekebun-pekebun kecil dikenakan cukai berkenaan. Apakah sebab utama? Saya nak beritahu, sebenarnya tidak ada cukai yang dikenakan oleh kerajaan terhadap sesiapa yang menjual buah-buah tersebut. Ladang-ladang yang besar, mungkin mereka mempunyai kerjasama di antara pekilang-pekilang tersebut. Kita ni ada, selalunya pekebun kecil ada the middleman dengan izin atau fungsi. Jadi menyebabkan middleman ini melihat keadaan di mana mereka terpaksa mengumpulkan buah-buah tersebut sebelum mereka menghantar kepada kilang-kilang untuk memproses buah-buah sawit tadi. Sebab itu dia beranggapan bahawa itu bukan soalan saya. Soalan saya ekspor. Saya ekspor harga CPO yang diekspor, ada mereka yang dikecualikan daripada cukai. Kita nak tahu kenapa. Soalan yang asalnya adalah kerana mengapa 23% itu dikenakan kepada pekebun kecil dan tidak kepada ladang-ladang yang besar. Itu soalan Yang Berhormat Bruas tadi, dan saya nak bagi tahu sebenarnya tak ada kena-mengena. Itu hanya adalah urusan semata-mata di peringkat mereka yang berniaga. Kerajaan, kalau sesiapa saja yang ekspor sebelum ini, kalau ekspor kita kena duty 23%. CPO ekspor sesiapa saja kita kenakan duty sebanyak 23%. Mereka yang kita berikan kecualian adalah mereka yang kita rasa mempunyai joint venture di seluruh dunia. Ada yang di Egypt. Syarikat-syarikat yang besar yang mengatakan untuk kepentingan supaya nak menjaga pasaran kita. Sebab kalau kita dapat menjaga pasaran kita di luar sana dan kita berikan duty oleh kerana pengecualian duty ekspor tersebut, maka mereka akan sentiasa dapat menjaga pasaran di negara-negara tersebut.
Maka sebab itu kita berikan peluang kepada ini. Itu pada asalnya untuk kita jadikan sebagai stock management scheme. Dengan izin Tuan Pengerusi, adalah untuk melihat bahawa keadaan stok sawit dalam negara kita sentiasa kita dapat menentukan supaya tidak begitu tinggi naiknya. Sebab itu harga yang baru-baru ini menyebabkan harga begitu ketara naik kerana stok level begitu tinggi. Walaupun kita dah beri duty pengecualian kepada beberapa syarikat, tetapi stoknya masih lagi naik. Kenapa? Kerana banyak daripada mereka yang kita berikan duty ekspor tersebut hanya lebih kurang 3 juta tidak dapat memasarkan. Maka bukan kerana itu yang menyebabkan harga menurun. Sebenarnya stok level stok yang ada dalam negara kita begitu tinggi, itu yang menyebabkan harga turun. Oleh sebab itu tak ada kena-mengena untuk syarikat yang besar ataupun syarikat yang kecil. Semua ekspor kena, kecuali mereka yang dapat pengecualian. Menteri boleh dapat penjelasan. Maksudnya selama ini siapa yang dulu ni? Kalau boleh saya. Terima kasih Menteri. Maksudnya Timbalan Menteri sekarang nak Surah Kebun mengakulah selama ini untuk ekspor ke luar negara ada segelintir yang dipilih lebih senang berniaga di seluruh dunia. Kalau mereka nak bagi diskaun pun boleh kerana tanpa cukai mereka boleh jual kurang sedikit, tapi ada golongan orang Malaysia yang nak jual ke luar negara lebih susah kerana ada dikenakan cukai. Maksudnya ada keistimewaan yang diberikan kepada sekumpulan yang dipilih. Itu hakikatnya. Setuju tak Menteri? Saya tambung sikit soalan yang sama. Terima kasih Tuan Menteri. Tuan Pengerusi, sementara saya boleh memahami rasional perkara itu, ya, khususnya bagi refiners yang punya kegiatan di luar negara, ya. Namun ketika telah kita jelas bahawa 3 juta metrik tan itu tidak dapat, ya, menjana dan menggalakkan, ya, memangkinkan, ya, penjualan CPO itu, yang menjadi lebih malang itu ditambah lagi 2 juta metrik tan dalam satu policy decision yang cukup silap. Dan lebih perkara yang kami tanya daripada pihak sini yang tidak terjawab sehingga hari ini adalah nama-nama besar itu kita tahu, Wilmar kita tahu, KLK, Felda, IOI, tetapi yang tidak kami dijelaskan adalah kelompok, ya, yang menerima duty EP ini, yang saya dipahamkan juga akhirnya bukan menjual di luar negara tetapi kembali memberikan deep discount kepada refiners dalam negara. Jadi ini yang menyebabkan kita sebenarnya sengkak, ya, choke the whole supply chain. Terima kasih. Sampailah FFB. Saya nak jelaskan semula, sebenarnya kita tak pernah pun bagi AP untuk sesiapa nak menjual CPO ke luar negara. Cuma yang saya katakan tadi, kita ada stock management mechanism yang kita buat untuk tentukan dalam waktu-waktu tertentu kita gunakan supaya kita dapat mengurangkan stok dalam negara kita. Tapi dalam satu ketika bila harga menurun, kita beranggapan bahawa kalau kita kurangkan, kita berikan, orang minta, kata bila minta nak jual ini dengan secepat mungkin supaya kita boleh bagi satu harga yang kompetitif, mungkin kita dapat mengurangkan. Tetapi walaupun kita berikan sebanyak beberapa juta pun, akhirnya kita tengok stok masih lagi ada, oleh kerana dia menyebabkan harga keseluruhan industri sawit dari segi produk-produk hilirannya tidak kompetitif dengan harga yang ada di Indonesia. Maka sebab itu kita fikirkan mungkin kaedah yang baru, kita buat polisi yang baru supaya kita berhentikan mulai daripada Januari ini, kita tak beri lagi. Kita nak lihat apakah ini juga boleh mengurangkan stok yang ada dalam negara. Alhamdulillah, selepas kita umumkan, kita tengok harga naik, tetapi stok masih lagi yang sama. Jadi sebab itu kita nak lihat sama ada stok management mechanism yang kita ada ni dengan izinnya Tuan Pengerusi masih lagi boleh diguna pakai ataupun kita tukar dengan satu polisi atau kaedah yang baru. Itu yang saya ingin jelaskan.
Dan ada kepada syarikat-syarikat yang lain yang dipersoalkan oleh Yang Berhormat tadi, sebenarnya ada beberapa syarikat yang minta kerana nak mencari negara-negara atau new market atau pasaran yang baru. Maka kita berikan kelulusan. Contohnya ada orang yang nak kata dia ada satu pasaran yang baru di mana mereka nak buat satu joint venture untuk melihat supaya ada peningkatan penggunaan minyak sawit di negara tersebut. Maka kita benarkan juga. Ini adalah kaedah-kaedah yang kita lihat dari segi penggunaan stok management mechanism yang saya katakan tadi. Cukup saya ingat isu sikit ni je Timbalan Menteri, sikit saja. Kalau cukuplah lebih tu. baik kalau Timbalan Menteri membuat kesediaan menerima kesilapan polisi yang telah pun diperbaiki. Saya lebih senang kalau itulah, ya. Dan stock management mechanism semua ini kita tahu ada rasionalnya. Tetapi yang menjadi malang itu adalah, dan perkara ini adalah multifaktorial, termasuklah dengan tax regime yang tidak fleksibel berbanding Indonesia yang taksnya lebih rendah, dan juga boleh ia punya fleksibel dengan kadar harga CPO dunia. Kita tidak, kita very inflexible pada awalnya dan cukup tinggi, 28%. Jadi itu perkara yang perlu diakui, dan sudah tidak ada lagi ruang untuk berikan AP kepada mereka yang tidak punya sebenarnya rangkaian dan jaringan global. Dan lebih malang, mereka tidak ada network itu, bahkan menjual kepada local refiners. Ini yang menjadi perkara yang kami pertikaikan. This is what we call the rentier system. Inilah dia. Terima kasih. Saya mesti cukup. Boleh dapat satu penjelasan dengan stok saja. Stok. Saya jelaskan saya tanpa tanya soalan daripada Yang Berhormat Beruas. Saya nak beritahu pertamanya, saya nak jelaskan. Duty export tak pernah kita naik sehingga sampai 28%. Itu tak benar. Ya, ada kesilapan. Jadi maknanya semua manusia ni ada kesilapan. Tak payah buat tuduhan 23 Timbalan Menteri, saya mohon maaf. Yang tersilap tapi dan dia sebagainya. untuk minimum kesilapan jugalah. Saya Okey. terima 23%. Okey. Menteri, saya yang tak akan Menteri. hujat tapi tanya sepenjelasan. Okey. Boleh tak? Saya nak tanya, memandangkan stok tidak berkurangan sungguh pun keputusan telah dibuat. Saya nak tanya, adakah benar berita bahawa satu daripada sebab utama kenapa stok tidak boleh keluar ialah kerana negara China enggan menambahkan pembelian CPO daripada Malaysia, dan ia berkaitan dengan Sugar King Robert Court, di mana beliau menguasai 40% pasaran di negara China, dan cara bagaimana beliau telah dipaksa keluar daripada Malaysia dalam kita akan perniagaan gula di Malaysia. Beliau lebih minat dengan Indonesia. Jadi yang saya dah dapat, itukah berita betul atau tidak? Yang Berhormat, saya nak bagi tahu. Yang Berhormat buat cerita yang bukan-bukan dalam dewan ni buat apa? Saya ingat Yang Berhormat adalah seorang yang terpelajar, faham bahawa Robert Koch adalah seorang rakyat Malaysia yang sentiasa membantu dari segi perniagaan mereka dari dahulu sehingga sekarang. Kita tak pernah pun nak mengenai sesiapa yang dapat membantu negara kita, termasuklah Robert Koch. Dan sebenarnya harga minyak sawit yang tidak dibeli ataupun minyak sawit yang tidak dibeli oleh China pada satu ketika beberapa bulan yang lepas adalah oleh kerana, ini dengar yang betul-betul ni Muhammad, supaya lain kali balik kampung Kak Beruah cerita yang betul. Ini saya ingat ni semua ni kawan-kawan Yang Berhormat daripada parti ni pun Yang Berhormat pergi nanti mesyuarat majlis bagi tahu. Your council members bagi tahu bahawa yang sebenarnya apa yang saya bawa dalam dewan tu tak betul. Itu bodoh semata-mata, satu pemikiran yang sebenarnya boleh merosakkan rakyat dalam negara kita. Sepatutnya Yang Berhormat kena buat seperti itu. Saya nak jelaskan ini. Jangan bangkitkan isu ni lagi. Pertama, apabila soya bean satu ketika dikatakan akan menghadapi satu tekanan oleh kerana production level ketika itu X juta tan, saya tak ingat angkanya. Tetapi tiba-tiba USA kata dalam keadaan kemarau tersebut pun mereka tak tergendala dari segi pengeluaran minyak soya. Akhirnya pengeluaran minyak soya meningkat ketara sekali di Amerika, Brazil, Argentina dan sebagainya. Maka ketika itu China
yang membeli soya, mereka membeli soya beans. Soya beans ini digunakan untuk animal feed. Manakala minyak soya itu adalah byproduct kepada animal feed atau soya beans yang digunakan untuk animal feed. Maka sebab itu, oleh kerana byproductnya begitu tinggi sekali banyak, kerana mereka dapat membeli soya bean yang begitu banyak daripada negara-negara Amerika dan sebagainya, maka sebab itu kuranglah dari segi demand untuk menggunakan minyak sawit bagi kegunaan minyak masa. Itu yang sebenarnya yang Muhammad ada kena-mena dengan Robert Koch dan sebagainya. Faham ya Muhammad ya? This is going to be the last one nanti. I hope. Yang Muhammad Menteri, Menteri minta penjelasan.